Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Syahada binti Yusri dan ahli rakan saya Nurul Anisha Hirah dan Muhammad Azamuddin. Kami dari kelas DEP 5S2 akan membentangkan tajuk penciptaan alam semesta. Ini adalah kandungan tajuk penciptaan alam semesta yang kami akan bentangkan sebentar nanti. Pengenalan tajuk penciptaan alam semesta, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-164 yang bermaksud, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang dan pada kapal-kapal berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia, demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan daripada langit, lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta ia biarkan dari berbagai-bagai jenis binatang, demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah terapung-apung di antara langit dan bumi. Sesungguhnya pada semua itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaan, kebijaksanaan dan keluaran rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Isi pertama iaitu penciptaan alam semesta, langit dan bumi. Alam semesta yang misteri yang terdiri daripada bintang, planet, nebula, komet, meteor dan angkasa begitu luas diameternya sehingga luasnya hanya boleh diungkapkan dalam angka-angka yang memukau imajinasi kita tanpa mampu menggambarkan kesan sebenarnya dari keluasan tersebut. Dalam Al-Quran dan juga perjanjian-perjanjian lama berbicara tentang penciptaan bumi. Kedua-duanya menyatakan bahawa penciptaan itu memakan waktu 6 hari, kata yaum dalam bahasa Ibrani dan Arab, tidak meskipun bermaksud yang 24 jam itu, melainkan kurun waktu yang tak berbeza. Baik Injil maupun Al-Quran juga pernah menyebutnya hari yang lamanya 50,000 tahun. Isi kedua, penciptaan alam semesta air. Bumi sebelumnya adalah planet yang mati dan Allah menghidupkannya dengan menurunkan air dari langit, dan Allah menurunkan dari langit air dan dengan air itu dihidupkannya dengan sesudah matinya. Surah An-Nahl ayat 65. Pertanyaannya adalah bagaimana air ini berasal? Padahal waktu itu sebelum ada awan yang bisa menghasilkan hujan, belum ada langit yang bisa menahan uap air, maka satu-satunya kemungkinan asal air adalah dari arasnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azamuddin Muhammad Afandi, nombor matriks 13 DEP 19F105. Jadi hari ini saya akan membentangkan mengenai tentang penciptaan alam semesta dari segi asap. Secara ilmiah, asap atau dukhan atau kabut definisikan sebagai substansi yang sebahagian besar materialnya berupa gas dan sebahagian besar berupa partikel padat, manakala sebahagian berwarna gelap dan sebahagian lagi adalah panas. Dinamakan surah Ad-Dukhan iaitu surah kabut kerana pada ayat 10 dan ayat-ayat yang terdahulu dan yang terkemudian daripadanya Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran kepada kaum kafir musyrik yang menentang Nabi Muhammad SAW bahawa mereka akan ditimpa azab sengsara semasa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat. Dalam surah As-Sajdah ayat yang keempat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tatadhakkarun. Dan maksudnya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong mahupun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Surah As-Sajdah ayat yang keempat. Okey, saya petik bila surah Fussilat ayat ke-11. Kemudian dia bersemayam di atas langit sedang langit itu masih berbentuk asap, lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua mengikut perintahku sama ada dengan rela atau dengan terpaksa. Keduanya menjawab,
Kami berdua datang dengan penuh ketaatan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-18 yang bermaksud, dan kami menurunkan air dari langit menurut sesuatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Surah Al-Mu'minun ayat ke-18. Dan dalam surah An-Nahl ayat ke-65 yang bermaksud, dan Allah menurunkan hujan dari langit lalu dia menghidupkan dengan air hujan itu dan bumi sesudahnya mati. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat satu tanda yang membuktikan kebijaksanaan Allah bagi kaum yang mendengar peringatan ini dan memahaminya. Surah An-Nahl ayat 65. Kejadian siang dan malam terjadi kerana bumi berputar di atas paksinya mengelilingi matahari. Putaran tersebut menyebabkan sebahagian daripada bumi terdedah kepada cahaya matahari. Ini menyebabkan berlaku siang. Malam dan siang juga merupakan salah satu dari sekian banyak tanda yang membuktikan bahawa alam ini pasti diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, iaitu Allah. Di dalam Al-Quran, malam dan siang sering disebut dan diulang-ulang di beberapa ayat-ayatnya, dan beberapa di antaranya iaitu di surah Al-Furqan ayat 47 dan 62 dan surah Yasin ayat yang ke-37. Berkenaan contoh gambar tumbuh-tumbuhan itu, tumbuhan yang disebut oleh Al-Quran dan dibincangkan oleh ulama' ialah jenis-jenis kurma seperti bala, bus, budha, ajwa dan tamar. Jenis anggur termasuk zakit, kismis atau anggur kering, bashal, bawang merah, tin, raihan, selasih, zaitun, rumman, delima, zanjabil, halia dan lain-lain. Haiwan pula, dalam Al-Quran terdapat lebih daripada 140 ayat yang bukan hanya memberi perhatian kepada beberapa jenis haiwan, tentu malah menerangkan peranan haiwan tersebut. Selain itu, Al-Quran turut memberikan nama kepada surah Al-Quran seperti Al-Quran Al-Baqarah, surah Al-An'am, surah An-Nahl, surah An-Mal, surah An-Kabut, surah Al-Diyat, surah Al-Fil dan surah Al-Tin. Secara umumnya, Allah SWT telah menjelaskan penciptaan haiwan, ciri-ciri dan bentuknya dalam Al-Quran dengan firman-Nya di dalam surah Al-Nur ayat 24. Okey, bagi kesimpulannya, jika kita merenung alam ini dengan sebaiknya, pasti akan terselah kehebatan yang hebat Allah Subhanahu Wa Taala dalam mentadbir segala urusan. Pada penciptaan langit dan bumi itu, kita perhatikan keteraturan, keharmonian serta keindahan yang tiada tolak bandingannya. Renungkanlah ke langit tak kala malam dan hiasi dengan rembulan dan bintang-bintang. Lihatlah hamparan daratan yang terbentang luas dihiasi dengan gunung ganang serta sungai dan lautan. Lihatlah juga pada penciptaan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahawa kebesaran dan kehebatannya. Namun, segala yang ada ini bukanlah hanya untuk direnungkan sahaja. Ianya juga untuk kita sama-sama berfikir dan bertadabbur bagi lebih menambahkan keimanan kita. Disebabkan itu, kita dapat perhatikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji golongan ulul albab, iaitu golongan yang berakal kerana sentiasa mengerti kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala.